Okey, ada signal suara dah. Okey, baik. Apa dia tadi kita cerita, lupa habis dah. Doa makan. Okey, doa yang Nabi SAW suruh para sahabat jangan tinggal waktu pagi, waktu petang. Sebab tu kita masukkan doa ini pada zikir pagi dan zikir petang. Dalam doa ni kita minta 3 perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa as'aluka rizqan tayyiban, kemudian wa amalan mutaqabbala. 3 benda ini adalah, ya Allah, kami pohon ilmu yang bermanfaat, kemudian kami pohon rezeki yang baik, dan yang ketiga iaitu amalan yang diterima. Ini 3 benda yang kita nak, dan 3 benda ni ada kaitan dengan diri kita. Yang pertama, apa yang saya nak sebutkan ini mungkin dia pernah didengar sebelum ini ataupun dipelajari. Kalau siapa yang tahu, maka anggaplah ni sebagai peringatan. Peringatan ni kepada orang yang dah tahu untuk diperingatkan. Baik, sekiranya benda ini benda yang kita tak tahu, maka dia jadi ilmu, bertambah ilmu kita, bukan? Maka sekiranya mungkin dia tahu tapi benda yang salah, maka ini sebagai satu pembetulan pada kesalahan dan kesilapan kita sebelum ini. Baik, dah jadi 2 orang lah pula. Okey, jadi seorang. Okey. Jadi seorang. Subhanallah. Baik. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita santai-santailah, nama pun petang, kuliah petang bukan? Untuk makluman sahabat-sahabat yang berada di Malaysia, kami sekarang berada pada pukul 4.12. Okey, di Malaysia pukul 9.12. 9 malam, waktu kebiasaan orang di Malaysia sedang bersantai-santai, dan kami sini pun bersantai-santai juga di dalam surau Amjad Al-Jazirah. Okey, surau di Mekah, sempena kedatangan kami, dan pada tajuk kuliah kami pada petang ini iaitu hikmah dan falsafah haji. Kita nak cerita tentang hikmah dan falsafah haji, iaitu ya Allah kami datang, ataupun kami datang ya Allah. Apa kaitan tajuk ini dengan perjalanan haji kita? Ada kaitan dan besar sangat kaitan dia. Yang pertama, saya duk perhatikan ramai orang bila dia belajar tentang haji ni, dia lebih fokus pada hukum hakam, bukan? Bila kita sebut pasal haji ni, kita jadi serabut ni bila kita duk fikirkan tentang hukum hakam, cerita tentang dam, cerita tentang rukun, cerita tentang wajib, cerita tentang sunat, cerita tentang benda yang membatalkan. Bila manusia ni dia ditakutkan lebih daripada benda yang memberikan pengharapan, dia akan efek dia tadi tu pada kita, menyebabkan kita jadi takut nak buat sesuatu benda. Dia jadi was-was. Pasal apa? Pasal takut. Takut lebih. Sebab tu dia kena setara. Dia antara takut dan harapan mesti dah berada setara. Takut-takut juga, dalam waktu yang sama kita mengharapkan sesuatu. Baik, disebabkan oleh kerana itu, saya suka nak ambil topik ini supaya kita nak melihat haji ini pada hikmahnya. Bukan sekadar pada hukum fiqahnya, sah ataupun batal, tetapi kita nak melihat pada hikmah. Kerana bila kita hanya melihat pada sah ataupun batal ataupun pada hukum hakamnya semata-mata, maka jadilah haji kita ni jadi haji yang hanya berlaku pada fizikal tapi tak sampai ke hati. Sedangkan tujuan asal haji itu adalah bukan hanya sekadar perbuatan, iaitu melontar. Melontar semua orang boleh melontar. Tawaf semua orang boleh tawaf. Sa'i semua orang boleh sa'i. Kedatangan kita ke Mekah pun semua orang boleh buat. Tak ada masalah. Tapi ada satu benda yang tak semua orang boleh buat, iaitu apa yang berada di dalam jantung hati dia. Yang ni lah yang kita nak bincangkan. Baik, suka saya untuk kita kembali balik ke belakang. Di sana ada satu hadis. Hadis ini di antara hadis yang terpanjang di dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi. Siapa tahu apa dia agak-agak hadis? Kalau siapa yang pernah baca kitab hadis 40 Imam Nawawi ni, ada hadis ini diletakkan pada hadis nombor 2, dan hadis ini dikenali dengan hadis Jibril. Hadis ni dikenali dengan hadis Jibril. Dan hadis ini kebetulan saya hafal ketika berusia belasan tahun, mungkin dalam sekitar umur 17 ke 18 tahun, ketika di Damsyik
waktu asar, macam mana tuan-tuan duduk di dalam kuliah kita pada petang ni, macam itulah saya menghafal dengan cara berjalan kat atas bumbung. Jalan kiri kanan sambil duduk pegang kitab, duduk hafal. 30 minit, Alhamdulillah dah boleh hafal dan ingat sampai ke hari ni. Apa hadisnya? Hadis daripada Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Abu Hafsin iaitu Umar Al-Khattab, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, dia ceritakan, dia kata Umar ni, dia kata bainama nahnu julusun 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu kami tengah duduk-duduk dengan Nabi ni, tiba-tiba tala'a alaina rajulun syadidun bayadhus thiyab syadidun sawadis sya'ri la yura alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. Sampai ke akhir hadis, hadis panjang. Cerita dia kata Umar, waktu kami tengah duduk-duduk ni, tiba-tiba dia datang seorang lelaki rambut hitam pekat. Pakaiannya putih bersih, tak nampak kesan dia ni orang yang mai daripada tempat yang jauh. Kalau orang mai tempat yang jauh di padang pasir ni, dia ada kesan. Yang pertama, rambut akan jadi berwarna kuning kerana terlekat pasir kat atas kepala dia. Tadi kita pergi masjid. Bila pergi masjid, kita duk tengok orang Arab, Saudi khususnya, dia pakai igal, dia pakai serban ditutup kan, orang lelaki. Agak-agak kenapa? Dan baru kita fikir, memang patut dia pakai macam tu, terutama ketika musim panas. Kita buh kopiah saja kat atas kepala tak cukup, panas yang teramat. Akhirnya apa kita kena buat? Sampai kita nak kena tutup dengan kain sejadah kat atas kepala, baru rasa lega. Bukan? So kita tak tahu panas macam ni. Kalau kita tahu, kita pakai bawa tudung saji. Okey, bukan? Maksud apa? Tudung saji kan ke bagus? Bukan ke? Boleh melindungi kepala. Okey. Baik. So bila datang lelaki ni, rambut hitam pekat, dia mai duduk depan Nabi SAW, lutut bertemu lutut, tangan letak ke atas paha. Dia terus tanya soalan. 3 soalan dia tanya, Islam, iman, ihsan. Baik, Islam Nabi sebut rukun Islam 5, iman Nabi sebut rukun iman 6, kemudiannya pula ihsan Nabi sebut 1 benda. Bila kita tengok 3 benda ini, sebenarnya 3 benda ini adalah sendi di dalam Islam. Yang pertama adalah rukun Islam, dia adalah dalam bab arti kata ibadat. Ibadat dia ada sah dan juga batal. Ibadat dalam bab perkara ibadat bukan. Maka haji ada bab berkaitan tentang ibadat, dan haji juga termasuk dalam bab berkaitan tentang iman. Okey, iman. Iman ni atas apa yang kita percayakan. Apa yang tuan-tuan percaya bila tuan-tuan datang buat haji? Apa yang kita percaya apa? Yang pertama, haji ini di antaranya menghapuskan dosa. Kita tahu tak dosa kita dihapuskan? Kita tak tahu. Kita tahu haji ini ada kaitan dengan syurga. Kita nampak ke syurga? Kita tak nampak. Tapi kenapa kita buat? Atas dasar iman tu tadi. Iman yang menggerakkan kita daripada ada yang Sabah, ada yang Perak, ada yang Kedah, ada yang Melaka, menyebabkan kita sampai ke bumi Mekah. Dan pada waktu yang sama ada satu benda yang ramai orang abaikan benda ini ketika mengerjakan haji, iaitu konsep ihsan di dalam beribadat. Apa dia konsep ihsan dalam beribadat ni? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Iaitu Nabi SAW dia kata ihsan ini, kamu beribadatlah kepada Allah seakan-akan Allah lihat kalian. Dan kalau sekiranya kamu tidak mampu nak melihat Allah, ketahuilah yang Allah sentiasa melihat kita. Beribadat seumpama kita dapat tengok Allah. Kalaupun kita tak dapat tengok, hendaklah kita ketahui Allah sentiasa memerhatikan setiap gerak-geri kita. So macam itulah kita nak kena buat haji. Setiap gerak langkah kaki kita, perbuatan kita berada di dalam pengawasan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, kebaikan akan kembali pada kita. Wa in asa'tum falaha. Kalau kita buat yang sebaliknya pun, dia tetap kesan kembali juga kepada kita. Maka konsep ihsan di dalam mengerjakan haji. Disebabkan itu, nak tak nak kita perlu pergi kepada hikmah. Apa dia hikmah ini? Hikmah ni adalah sesuatu benda yang mana kita nak mengetahui rahsia yang ada di sebalik ibadat yang Allah jadikan untuk kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran,
yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah boleh beri hikmah ni pada sesiapa pun. Siapa yang dapat hikmah ini dia telah dapat kebaikan yang amat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengambil peringatan daripada hikmah ini melainkan orang tu orang yang hati celak. Sebab tu supaya kita nak faham tentang setiap gerak-geri kerja haji kita, dan kalau kita faham, insya-Allah maka kita ada nilai, tambah nilai pada perbuatan haji, bukan hanya sekadar untuk melayakkan dapat title, tetapi untuk menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur. Baik, soalannya macam mana? Baik, kita dah tahu dah, kita baca waktu kita duduk dekat Movenpick. Waktu tu dah mula berdebar, bersalam, kan, menangis. Okey, berpelukan dengan ahli keluarga, kita pun naik kapal terbang. Dah naik dah kapal terbang, kemudian dekat atas kapal terbang kita pun mula niat umrah, bukan? Kemudian kita pun mengucapkan kalimah talbiyah. Apa makna kalimah talbiyah? Kami datang, ya Allah, kami datang. Dan sungguh kami telah pun datang, dan sekarang kami berada di Hotel Amjad Al-Jazirah. Baik, orang tanya Hotel Amjad Jazirah ni kat mana? Tuan nak cakap kat mana? Kat mana? Tempat ni nama apa? Hotel nama Amjad. Tempat ni nama apa? Ajad. Ajad apa? Masafi, musyrik. Okey, Ajad Masafi. Tempat ni nama Ajad Masafi. Orang tanya lagi, Ajad Masafi tu kat mana? Dekat Hotel Makarim. Hotel Makarim tu kat mana? Belakang Safwa. Oh, baru tahu. Okey, baik. Lembut Safwa, baru tahu. Baik. So, okey, semua ada Quran. Tak ada Quran pun boleh cek dalam handphone masing-masing. Okey, untuk nak memahami hikmah dan falsafah haji ni, kita mulakan dengan satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 197. Okey, cuba buka tengok. Okey, buka. Tak apa ni, kita jalan pelan-pelan, ni siri yang pertama. Hari ni insya-Allah kita akan berhenti sebelum pukul 5. 5 minit pukul 5 ataupun ngam-ngam pukul 5 kita akan stop. Nanti kita sambung pula siri yang kedua pagi esok, tajuk yang sama insya-Allah, sambungan dia. Dah jumpa ayat dia? Ayat 197 surah Al-Baqarah. Sahabat-sahabat kita di rumah pun yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi, boleh buka Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 197. 197. Jumpa. Baik, jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Baik. So, ayat ini pada ayat surah Al-Baqarah ayat 197. Apa cerita ayat ni? Yang pertama, poin pertama daripada ayat ni, Allah kata Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji ini adalah pada bulan-bulan yang dimaklumi. Perbuatan haji, ibadat haji ini adalah berlaku pada bulan-bulan yang maklum. Bulan apa? Iaitu bermula pada bulan Syawal, Zulkaidah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. So, perjalanan haji ni berlaku pada 3 bulan ini. Maknanya siapa yang nak niat mengerjakan haji, dia boleh start niat ketika bulan Syawal, dia dah boleh niat dah. So maknanya haji ini semua orang tahu. Nak pergi mana tu haji? Bulan berapa nak pergi haji? Cadang bulan 12. Orang kata ni itu haji. Haji apa yang tu orang panggil? Haji apa? Hatu haji tak, kena keluar perkataan lain pula. Okey, baik. So, haji ni pada bulan yang ditentukan. Baik. Kemudian pada ayat ini kemudian Allah kata lagi, faman farada fihinnal hajja. Oleh yang demikian, siapa yang telah mewajibkan diri, dia berazam dia nak mengerjakan haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka dia tidak boleh mencampuri isterinya, iaitu bersetubuh.
Okey, baik. Kemudian tak boleh melakukan dosa atau maksiat dan tidak boleh bertengkar. Allah kata lagi, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Apa sahaja kebaikan yang kamu perbuatkan iaitu diketahui oleh Allah. Wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang memahami ataupun orang yang berakal. Baik, sekarang kita nak keluarkan daripada ayat ini ada beberapa perkara. Baik, perkara pertama dalam ayat ini Allah sebutkan iaitu pada bulan-bulan haji. Baik, bulan-bulan haji. Baik, kemudian siapa yang nak mengerjakan haji ini benda yang paling basic sekali. Siapa pun bila dia nak mengerjakan haji ada 3 perkara penting yang dia mesti kena jaga. Iaitu ketika mana dia berniat untuk mengerjakan haji, maka dilarang dia mencampuri isterinya sebelum tahallul awal. Iaitu la rafasa. Dan kalimah rafasa ini bukan sekadar mencampuri isteri. Bahkan kalau siapa yang mencampuri isteri dia ni, dia termasuk di dalam perbuatan yang menyebabkan dia kena bayar kifarah daripada haji ataupun dam. Berapa dam dia? Dam bagi orang yang bersetubuh dengan isteri ketika haji? Seekor unta. Okey, seekor unta kena bayar. Ada berlaku tak kes macam tu? Ada berlaku tahun lepas. Kami yang jadi pembimbing ni, di antara mesej yang saya dapat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, macam mana nak buat? Saya minta maaf sungguh-sungguh. Kenapa pula nak minta maaf kat saya? Saya dah langgar. Langgar apa? Langgar pantang larang dalam ihram. Langgar pantang larang buat apa? Malulah nak cerita. Kalau dah malu, saya nak bagi hukum macam mana? Ceritanya ketika berada di Mina ni, orang lain duduk dalam kemah, disebabkan kerana bersesak-sesak, jadi dia cakap kat isteri dia, yang dia kata jom kita balik ke hotel di Mekah lah. Kita tidur dekat hotel. Balik datang kat penginapan di Mekah, ketika balik di hotel, orang semua duduk kat Mina, dia balik kat hotel tak ada orang. Bila tak ada orang, sungguh Allah jadikan pada haji ini ujian. Ujian tu yang kadang-kadang kalau dekat Malaysia kita tengok isteri kita tak rasa apa, tapi bila datang kat sini, isteri duduk belakang pintu pun dia jadi geram. Okey, yang nak kata dahsyatnya haji ni, Allah jadikan ujian. Saya kata, kau apa yang berlaku? Dia kata, saya dengan isteri saya. Saya kata, kenapa? Dia tahulah, dia kata tiba-tiba, dia kata dalam lift mulanya, dia kata. Nampak? Puncanya berlaku. Maka sebab tu dia katakan, bila kita katakan la rafasa, Allah Ustaz, takkan lakut dan boleh berlaku benda tu. Maka dalam ayat tu Allah kata, siapa yang buat haji jaga. Baik, Ustaz, saya tak bawa isteri, saya datang single mangle. Okey, baik. Okey. Single mangle pula. Okey. Baik, bila saya datang single ni macam mana pula Ustaz? Saya takkan terjebak Ustaz, so saya okey. Hak pertama ni saya okey. Maka kita kata bukan hanya sekadar iaitu dengan isteri, bahkan dengan mana-mana perempuan, hal ehwal yang berkaitan dengan seks termasuk dalam kalimah rafasa ni. Baik, walaupun orang yang dia berinteraksi itu berada di Malaysia, contoh kita menghantar sebarang teks yang menyebut perkataan-perkataan yang menggairahkan. Sebarang perkataan yang menggairahkan termasuk di dalam kalimah rafas. Rafas ini perkataan-perkataan yang berhubung kait dengan kemaluan ataupun dengan seksual. So sebarang perkataan walaupun dengan isteri kita ataupun dengan sesiapa sahaja tak kisah, tapi bila adanya perkataan tersebut dia termasuk. So berhati-hati, benda ini di antara larangan yang besar sehingga Allah rakamkan. So itu yang pertama kena jauhkan. La rafasa. Baik, yang keduanya pula iaitu wala fusuqa. Larangan yang kedua fusuk. Fusuk ini melakukan dosa ataupun dalam bahasa mudahnya maksiat. Baik, melakukan maksiat dalam ayat ini apa maksud dia? Iaitu sesuatu perbuatan yang terkeluar daripada ketaatan Allah. Yang Allah larang, dia buat. Contohnya perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Apa sahaja yang termasuk dalam dosa, elakkan. Dosa mulut, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki. Sebarang benda yang ada kaitan dengan dosa, elakkan. Ketika luar haji pun tak boleh. Ini kan pula ketika waktu haji lebih-lebih lagi. Cuba bagi satu contoh dosa yang berkaitan dengan fusuk. Satu dosa apa? Mengumpat. Okey, baik. Mengumpat ni siapa paling kuat mengumpat? Apa? Cik sebut tak?
Tak berani cakap. tak berani cakap tu dia nak kata kat perempuan lah tu. Sebenarnya mengumpat ni lelaki dan perempuan. Bukan perempuan saya tak kira lah. Lelaki dan perempuan bukan sekadar mengumpat. Suka melaknat, suka bercakap benda yang kotor, suka bercakap benda yang keji. So jaga benda yang datang daripada mulut. Baik juga iaitu pada dosa mata, dosa tangan, dosa kaki. Maka kesemuanya patut dan perlu dijaga, khusus ketika kita mengerjakan haji. Bukan hanya sekadar kita kata antaranya benda yang larangan tu apa dia? Iaitu 13 larangan di dalam ihram. 13 larangan yang berada di dalam ihram tadi, termasuk juga pada perbuatan yang disebut sebagai fusuk. Yang ni kena jaga sungguh-sungguh. Sekali lagi kita sebut apa hikmahnya. Baik, sehingga kan di sana disebut hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar satu hari Nabi SAW sebut, man hajja, siapa yang mengerjakan haji. Okey. Kemudiannya apa dia buat? La yarfus wala yafsuk. Siapa yang mengerjakan haji, dia tidak melakukan, tidak ada persetubuhan ataupun benda yang berkaitan dengan seksual. Kemudian dia tidak melakukan dosa. Apa yang berlaku kalau dia jaga dua benda ini? Kharajat dzunubahu kayaumin waladathu ummuh. Maka keluar dosa daripada tubuh badannya sebagaimana hari seumpama hari dia dilahirkan. Sebab tu dua benda ni benda yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Jaga pertuturan kita, jaga perbuatan kita, khususnya lagi iaitu termasuk hal ehwal yang berkaitan tentang suami isteri. Tahun lepas, minta maaf lah kalau ada yang mendengarnya tu ada kaitan dengan dia, tapi saya tak sebut siapa sebagai iktibar kami supaya tak jadi macam tu. Tahun lepas ni di kemah di Mina, Ustaz Syarafi mungkin tak perasan lah sebab berlaku di kemah yang lain. Iaitu waktu kami buat majlis ta'aruf di sana. Jadi kesnya suami ini dia sesi ta'aruf tu dia sebutlah saya sekian. Dia tak sebut cerita pasal isteri, dia hanya cerita pasal dia. Habis ta'aruf tu saya perasan suami isteri ni duduk sembang kat tepi kemah, sembang dengan muka yang amat serius. Saya pun tak ambil peduli sangatlah. Saya duduk fikir mungkin kasut hilang barangkali. Okey. Tapi malam tu salah seorang daripada pasangan ni mesej saya, ustaz nak jumpa saya dan suami, kami ada masalah. Jumpa. Bila jumpa ni isteri dia pun mengadu, dia kata suami saya lah. Sebab saya dia boleh datang haji, saya yang menguruskan, saya lah yang buat tu, saya yang buat ni. Apa salahnya kalau ketika ta'aruf tu dia sebut nama saya, tak sebut nama saya? Maknanya bergaduh ni, marah isteri terasa hati. Saya kata minta maaf, kenapa pilih ketika berada di Mina ni nak bergaduh? Boleh tak? Kat Mina ni kita berhenti dulu, kita sambung bergaduh selepas haji. Okey, baik. Okey, selepas haji nanti datang balik jumpa saya. Sungguh, selesai daripada haji, saya pun jumpa tanya macam mana, nak jumpa tak? Dia kata alhamdulillah ustaz, dah okey. Selepas haji okey. Ketika haji tadi tu berlaku pertengkaran ataupun berlaku di antara suami isteri ni tadi. Sebab tu siapa yang boleh jaga, insya-Allah yang boleh jaga benda ni, maka dia akan keluar dosa daripada tubuh badannya seumpama bayi yang baru dilahirkan. Kalau orang tanya kenapa kita kena bercukur ketika haji dan umrah tahallul? Afdalnya bercukur. Sebab apa? Ya, seumpama bayi dah. Kata tadi keluar dosa seumpama bayi yang baru dilahirkan. Sebab tu kita cukur kepala. Cuma tak tahnik saja. Cukur kepala kita cukur. Baik. Kemudian yang ketiga daripada ayat, dia sebut apa? Wala jidal. Iaitu jangan larangan untuk bertengkar. Yang ketiga dalam ayat ini adalah larangan bertengkar. Larangan bertengkar, jidal ni iaitu berjidal, bertengkar yang boleh menyebabkan kemarahan antara seseorang dengan orang yang lain. Yang ni elak, tak kira dengan sesiapa sekalipun. Gamak dah geram sangat, simpan geram tu, batu waktu yang kita nak melontar tu, pergi lepas geram dekat jamrah. Okey, baik. Baling setan dekat jamrah tu kalau geram. So jangan lepaskan geram kita ataupun bertengkar ataupun bergaduh dengan sesiapa pun. Tak kiralah apa bangsa dia, sahabat ke, orang luar ke, dengan Arab ke, elakkan. Kerana jidal dalam ayat ini ditegah sepanjang masa, bukan sekadar di luar haji. Bahkan juga di dalam haji lebih-lebih lagi lah. Sangat-sangat dituntut untuk kita jaga. Okey, itu di antara 3 perkara yang dilarang. Baik, kemudian Allah kata, siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dia
kebaikan yang dia buat diketahui oleh Allah. Siapa nampak pada ayat ni Allah nak sampaikan apa? Kalau sekiranya apa juga kebaikan, kebajikan yang kamu lakukan adalah diketahui oleh Allah. Nampak tak ayat tu? Apa kaitan dia? Allah kata, apa saja kebaikan yang kamu buat, Allah tahu. Siapa nampak apa yang saya nampak? Ha? Ke? Ihsan. Okey, ihsan dalam beribadat. Okey, kita ke hubungan kita, pengawasan Allah. Okey, lain lagi? Sahabat kita dah kata pengawasan Allah sentiasa ada pada setiap tindakan kita ketika haji. Lain? Siapa nampak pada ayat tu? Perhatikan pada ayat. Apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Tak nampak? Ha? Okey, yang pertama ikhlas. Tak perlu pun nak tunjuk kepada sesiapa. Haji kita bukan nak tunjuk dekat orang kita yang paling terbaik kita buat. Kita yang paling terbanyak, kitalah yang paling hebat, bukan. Maka sehinggakan Allah kata, aku tahu, kalaupun orang tak tahu, tak perlu pun orang lain tahu. Cukup aku saja mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang ikhlas kerana Allah dan bukan dilakukan kerana manusia. Ada sebab dia, nanti ada ayat yang lain yang kita akan baca. Ayat ketika berada di Muzdalifah dan ayat ketika berada di Mina ada kaitan dengan cerita ini. So, maknanya keikhlasan hati. Iaitu Allah jadikan hati itu di antara benda yang paling penting. Okey, maka ayat ini bagi hati seorang mukmin ketenangan, iaitu bila Allah sendiri mengatakan, aku tahu setiap benda kebaikan yang engkau buat. Baik, maka tak perlu pun nak diceritakan, tak perlu pun nak ditunjukkan. Maka dia seumpama cukup menjadikan motivasi kita untuk melakukan lebih banyak kebaikan dan menjadi pendorong kita nak melakukan kebaikan. Dan ini adalah salah satu benda yang Allah janji Allah akan berikan balasan kepada kita. Kita bukan nak balasan daripada manusia. Baik, next point yang seterusnya dalam ayat ini, maka Allah kata fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ramai orang yang bawa bekal, ada yang bawa bekal sambal. Ada yang bawa bekal macam-macamlah bekalan yang kita bawa, dan sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Apa makna bekalan takwa? Iaitu bekalan takwa tu Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwa ini adalah benda yang berada di dalam hati kita. Baik. Maka takwa ni bekalan makanan bagi hati dan jiwa. Takwa adalah bekalan makanan kepada hati dan jiwa. Carilah takwa ketika kita mengerjakan haji. Dengan takwa inilah kita dapat tenaga dan dapat kekuatan dan akhirnya mencapai haji yang mabrur. Sebab itulah siapa yang faham apa yang dimaksudkan dengan takwa, apa makna takwa ni? Takwa ni buat sehabis baik. Buat sehabis baik, buat apa yang Allah perintahkan, tinggal apa yang Allah larang kerana Allah. Dan itulah yang dinamakan dengan takwa. Okey, so takwa itu kontrolnya hanya berada ketika berada di hati. Apa saja yang terlintas di hadapan mata kita ketika haji ini, maka kembali balik ke dalam hati. Hati kita lah yang akan kontrol segala-galanya. Maka itu di antara beberapa perkara yang ada pada ayat ini, iaitu yang pertama Allah ceritakan tentang orang yang buat haji. Bila dia nak buat haji, make sure jaga 3 perkara. Okey, baik, 3 perkara. Kemudian yang keempat, tambah lagi satu, iaitu keikhlasan dan jangan riak. Dan tambah lagi yang kelima, bawalah bekalan takwa, kerana bekalan takwa itu bukan pakej yang dinilai. Berapa ramai orang yang ambil pakej yang mahal. Belum tentu pakej yang mahal menghasilkan haji yang mabrur. Dan belum tentu juga pakej yang murah dapat mabrur juga. Ada kala mungkin bukan Allah lihat pada pakej kita, pada kemah yang kita duduk, pada pangkat kita dan siapa kita, tapi yang dilihatnya adalah nilai takwa. Semalam Hajah Sarina cerita dia pergi ke maktab untuk nak menguruskan beberapa urusan. Jadi di antaranya dikabarkan kepada bos maktab. Dia kata saya nak maklumkan pada pihak maktab, kami ada beberapa orang VVIP. Yang mana VVIP ini dia tak nak naik bas, dia nak naik GMC. Ketika pergi ke Mina.
Agak-agak tahu apa kata bos maktab tu? Dia kata apa, Dayah? Bos maktab tu kata apa? Dia kata sebenarnya, dia kata kesemua orang yang datang mengerjakan haji adalah VVIP. Mereka adalah tetamu Allah. Siapa kamu nak membezakan kamu dengan tetamu yang lain? Semua orang mendapat layanan yang sama, tidak ada istilah VVIP di Arafah, di Mina dan di mana tempat. Maka semua orang adalah sama. Dia kata bahasa mudahnya, boleh belah lah korang punya VVIP. Okey, baik. Korang tahu tak, semua orang yang datang ni buat haji ni, mereka semua adalah VVIP. Tidak ada beza pun, melainkan orang yang paling bertakwa saja. Yang membezakan di antara kita yang paling bertakwa kisah seorang sahabat Nabi nama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ni, dia badan dia, tuan-tuan nampak saya sasar ke macam mana badan saya? Sasar tak? Sasar. Baik, sasar dia. Ibnu Mas'ud ni badan kurus keding macam saya lah. Betis dia kecil. Dia panjat pokok. Bila dia panjat pokok ni, nampak betis dia yang kecil. Jadi orang ketawa tengok betis dia. Bila orang ketawa tengok betis dia, Nabi SAW kata pada para sahabat, jangan ketawakan betis Ibnu Mas'ud yang kecil itu, kerana betisnya yang kecil kalau ditimbang di hadapan Allah, betisnya lebih berat berbanding bukit Uhud. Baik, ketika Nabi SAW datang ke Mekah, Fathu Mekah, benda pertama yang Nabi SAW buat, Nabi perintahkan Bilal bin Rabah naik ke atas Kaabah. Tak ada siapa pernah naik ke atas Kaabah, tapi diminta Bilal yang hitam ini naik ke atas Kaabah. Apa dia nak tunjuk? Nak tunjuk pada orang Mekah yang pernah menghina Bilal dahulu. Dia kata, lihat orang Mekah, sesungguhnya Bilal dahulunya kamu hina, tapi Islam angkat darjat dia dan sekarang dia berada di tempat yang paling suci. Dan kata Nabi SAW, wallahi, demi wahai engkau Kaabah, semulia-mulia engkau wahai Kaabah, lebih mulia jiwa seorang mukmin tu tadi. So di sini menunjukkan bagaimana takwa yang membezakan kita, bukan status kita pun. Siapalah kita, lebih-lebih lagi saat ketika kita berada di hari Arafah nanti, tak ada siapa pun yang membezakan, pakai pakaian yang sama, menghadap ke arah kiblat yang sama. Baik, maka takwa di antara sebaik-baik bekalan yang kita bawa. Sebaik-baik bekalan yang kita bawa, walaupun kita duduk kat celah bukit sekalipun tanpa kemah, tapi sekiranya bekalan kita itu adalah bekalan takwa, takwa itulah yang akan menjadikan nilai pada haji yang kita lakukan. Di sana saya nak bawa satu kisah. Kisah ini disebut di dalam satu kitab Mabadi' fi ilmi tasawuf oleh seorang syekh, nama dia Syekh Abdul Hafiz Al-Faraghili Ali Al-Qarani. Dia tulis iaitu tentang satu kisah yang pernah berlaku pada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia kata satu ketika, dia kata seorang lelaki yang baru menunaikan haji, seorang lelaki ni dia baru buat haji. Kemudian dia datang jumpa dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia jumpa dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi ni, lalu Syekh Junaid Al-Baghdadi ni tanya kepada lelaki ni, apakah kamu meninggalkan semua dosa-dosa kamu ketika engkau meninggalkan rumah? Okey, baik. Dia tanya soalan. Bila engkau tinggal, keluar daripada rumah engkau, daripada mana datang? Kampung Lahak Yue. Okey, baik. Daripada Lahak Yue. Waktu engkau keluar daripada rumah engkau, kampung Lahak Yue itu tadi, apakah engkau meninggalkan kesemua dosa-dosa engkau? Waktu engkau keluar daripada rumah ni. Tuan-tuan, bila kita keluar ni, maknanya kita keluar, kita seumpama orang yang berjanji, aku tak nak buat dosa, aku datang nak membersihkan diri aku daripada dosa, dan aku takkan ulang lagi dosa tersebut. Dan begitulah keadaan dia tanya. Jawab lelaki tersebut, tidak, dia kata, aku tak tinggalkan dosa kat rumah. Maknanya berlaku lagi dosa yang dia lakukan ketika musim haji tersebut. Kata Junaid, sebenarnya kamu tidak pergi mana-mana pun. Kalau engkau tak tinggalkan dosa engkau di tempat engkau, kau datang dalam keadaan engkau buang, tinggalkan semua benda yang buruk, engkau datang, itu kau buat haji. Tapi kalau masih lagi kau melakukan dosa ketika berada di tanah haram, kau masih lagi buat dosa, maka tidak ada haji bagi engkau seumpama engkau tak datang pun. Bahkan dalam kitab Imam An-Nawawi dia kata, bukan engkau yang buat haji, tetapi binatang tunggangan engkau yang buat haji. Kalau dia naik unta, unta tu yang buat haji. Kita naik apa? Naik keti tu yang buat haji. Kita tak buat haji. Baik, Junaid Baghdadi tanya lagi. Dia kata, setiap tempat di mana kamu bermalam, engkau bermabit, adakah kamu berhenti, kamu bermabit untuk Allah? Setiap tempat yang kamu bermabit, berapa tempat kita bermabit? Okey, yang pertama bermabit di Hotel Amjad.
Mabit ni tidur malam lah. Yang kedua bermabit hari tarwiyah. Kemudian bermabit pula berada di Arafah, bermabit di Muzdalifah. Kemudian bermabit di Mina pula, bukan? Beberapa tempat yang kita bermabit, dia pun tanya lelaki ni. Ketika engkau bermabit, apakah engkau bermabit, engkau berhenti untuk Allah? Jawab lelaki itu tidak. Dia kata, aku tidak berhenti untuk Allah. Ada orang, sebab tu kita yang diberikan Allah sedikit kelebihan, yang dapat upgrade kita punya kemah PMN kan. So walaupun kita duduk kemah bukanlah menandakan kelebihan yang kita ada, maka kita bermabit kerana Allah kat mana pun walaupun kita tanpa kemah. Maka bermabit kerana Allah. Bila lelaki itu kata tidak, aku tidak bermabit kerana Allah, maka kata Junaid, kamu tidak berhenti daripada satu tempat ke satu tempat sedikit pun. Tidak ada mabit bagi engkau. Kalau engkau pergi ke mabit ni, kau tak buat mabit itu kerana Allah, kerana Allah seru. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Setiap bergerak kita ni semua kerana Allah. Masjid, pergi ke Mina, pergi ke Arafah, pergi ke Muzdalifah, semuanya mesti kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, macam ada kami temu ramah seorang jemaah haji kita. Aku haji boleh temu ramah sikit boleh. Apa pengalaman haji ni? Itulah saya asalnya bukan nak main sangat haji ni, tapi isteri saya duk paksa, last kali dah diajak, saya pun datanglah. Bila kita dengar macam tu, kita temu ramah asal nak masuk dah dalam Facebook. Tak edilah. Okey baik, tak edi masuklah. Okey nampak? Tak edi masuklah. Kerana dia buat bukan kerana Allah, dia buat kerana isteri dia yang ajak. Ataupun suami, kenapa? Isteri ikut kerana suami yang ajak. Jangan datang kalau kerana orang ajak. Jangan datang sebab kawan kita datang. Ada tadi seorang sahabat saya, dia ceritakan yang dia datang haji. Dia kata, saya bila datang haji? Dia kata lama dah, tahun 2003. Awalnya datang haji. Dia kata kebetulan, dia kata mak saya nak datang haji jadi tak ada teman. Saya terpaksa jadi peneman dia. Saya terpaksa jadi teman dia. Nampak? Itu pun samalah juga. Kita ada sahabat kita dekat sini yang bawa keluarga dia, bawa mak dia. Maka ya Allah, tidaklah aku datang betul. Yang pertama, aku nak buat kebajikan pada mak aku. Dan pada waktu yang sama, tidaklah aku datang dekat sini, melainkan hanya kerana-Mu ya Allah. Engkau yang telah tentukan aku menjadi tetamu-Mu, maka kita buat kerana Allah. Kalau tak, tidak ada haji bagi kita. Kemudian dia tanya lagi, ketika kamu memakai ihram pada miqat, apakah kamu meninggalkan sifat-sifat kemanusiaan tak kala kamu menanggalkan baju kamu? Tuan-tuan, bila kita tinggalkan baju kita, ada orang yang pakai baju yang mahal. Baju cap payung. Okey, contohnya. Baju apa? Dia pakai lagi topi yang mahal, baju yang mahal, seluar dia yang mahal, tali pinggang dia yang mahal, kasut yang mahal. Last sekali dia hanya pakai kain ihram yang diberikan oleh 3D sahaja. Okey baik. Berapa ringgit, berapa rial saja kain ihram tu. Maka bila engkau buang semua pakaian engkau tadi tu, apakah engkau buang bersama-sama dengan sifat kemanusiaan yang ada bagi engkau? Jawab lelaki itu tidak. Baik, kadang kalau kita pakai kain ihram, kita masih lagi bawa kesombongan kita, kita bawa pangkat kita bawa kebesaran kita, maka kata dia tidak ada haji sedikit pun bagi engkau, maka sebenarnya kamu tidak pun berihram. Dia tanya lagi, ketika engkau wukuf di Arafah, apakah kamu berfikir tentang Allah walaupun dalam satu saat? Waktu engkau duduk ke Arafah, engkau ingat Allah tak? Kau fikir tak tentang Allah? Apa engkau rasa dalam hati engkau ni terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Nonton satu video yang saya hantar tu, kami ceritakan ketika suasana berada di hari Arafah. Mula-mula sampai waktu pagi tu kita tak rasa lagi. Sampai di Arafah ni waktu pagi, kita akan sampai sekitar pukul 9, pukul 11. Sampai ni penuh dengan tilam. 3D, dia sampai pagi, kita cakap dekat jemaah kita. Semua jemaah yang sampai, semua tidur. Saya dah tidur banyak semalam, saya tak boleh tidur. Boleh ke, tak boleh tidur ke? Kita kata, orang Jawa kata, by hook atau by crook. Tidur. Okey, baik. Tidur juga. Tidur juga. Okey. Tidurlah. Apa tujuan tidur? Start lagi dia tahu. Okey, baik. Tapi kemah sebelah tak tidur, Ustaz. Biarlah mereka kemah sebelah dia tak nak tidur. Kemah sebelah kita dengar duduk bernasyid, labbaik Allahumma labbaik. Ada yang menyanyi lagu Raihan, ada yang berzikir, ada yang macam-macam lah berselawat. Saya kata biarkan. Kita punya program itinerary kita tidur. Pukul 11 pagi kita kata bangun. Pergi ambil makan. Kemudiannya pula kemaskan tilam, tolak pergi letak kat tepi. Sekarang kita susun. Buat apa? Kita buat seumpama surau menghadap semua ke arah kiblat. Kita dah susun dah waktu tu. Kita akan mulakan wukuf, akan bermula sebentar saja lagi.
Bermula wukuf ketika khatib naik membacakan khutbah hari Arafah. Kemudian azan dikumandangkan. Selesai azan, maka wukuf tadi telah pun berjalan. Waktu tu kita akan memperbanyakkan zikir. Zikir yang paling banyak waktu tu kita zikir secara persendirian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah kita ulang. Kemudian berhenti pula sebut pula astaghfirullahalazim, 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 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebarang zikir. Waktu tu kita zikir. Tengok orang lain semua dah lentuk, mengantuk, kita masih lagi segar pasal kita dah tidur. Tapi geng hak tadi bernasyid daripada pukul 7 pagi apa berlaku waktu tu? Waktu khutbah tu dah toyong ayang dah macam kungfu mabuk tu jadi. Okey baik. Pasal apa? Pasal dia dah letih dah waktu pagi. Semalam dah dia jaga malam. Okey, kemudian pagi pula macam-macam aktiviti yang dia buat. So pagi tu relax, tidurlah. Dan kita akan mula. Waktu tu baru kita tahu betapa berharganya waktu ketika duduk di Arafah. Arafah ni sungguh tak terasa, sungguh sekejap saja. Tiba-tiba ya Allah, dah petang. Waktu petang tu kita rasa kita tak buat yang tu lagi, kita tak buat yang tu, yang ni lagi. Di antara setan yang paling besar. Siapa tahu ada setan mata tiga? Pernah tengok setan mata tiga? Ni. Ya, betul. Inilah dia setan paling besar ni. Ni setan mata tiga. Okey, ada setan mata empat, ada setan mata dua. Ini setan paling besar. Alhamdulillah, tahun lepas dan tahun sebelum tu cuaca teramat panas, iPhone tak boleh guna. iPhone panas, temperature naik, iPhone ada keluar dekat skrin dia. Dia kata tunggu sejuk dulu baru guna. Okey, nak cas bateri tak masuk. Jadi nak buka tengok handphone apa. Sebab itu saya kata siapa yang simpan doa-doa apa-apa boleh simpan dalam handphone. Tapi make sure dia letak juga kat tempat yang lain. Sebab ada handphone yang tak akan boleh buka kerana cuaca teramat panas pada waktu tu. Cuaca amat panas. Okey, so kena jaga. Antaranya iPhone lah. Tapi handphone yang lain saya rasa okey. Tapi iPhone. Line internet pun memang teramat slow. Mungkin orang terlalu ramai. Maka line internet kita pun slow waktu tu. So saya kira kalau bolehnya beritahulah dekat anak keluarga kita kat Malaysia, minta maaf ayah dengan mak tak call ni. Okey, kami akan call hari 12 Zulhijjah ataupun 13 Zulhijjah barulah kami akan call. Nak video call nanti kita buat 13. Kita jangan lagi berhubung pada waktu tu, seboleh-bolehnya fokus pada ibadat kita, elakkan dan jauhkanlah daripada. Tapi tengok ustaz elok je dia pegang handphone. Saya terpaksa pegang handphone, ajar Sarina, sekejap lagi nak tanya benda tu, lagi hidayah. Nak tak nak ustaz dia kena pegang juga. Lagi dia kata ustaz suruh kami tutup, dia asyik dia pegang handphone je. Sudah. Nanti orang tulis dalam komen. Salah satu komen, ustaz suruh kami jangan guna handphone tapi dia guna handphone. Okey. Baik, tu so ada sebab lah, ada sebab. Okey, dibolehkan. Okey, so itu ketika berada di Arafah dan paling syahdu ketika kita bagi izin waktu sekitar pukul 5 petang, 5.30 tu kita cakap kita ada munajat perdana. Kita akan berdoa dalam keadaan berdiri menghadap ke arah kiblat. Bahkan waktu kat Arafah Nabi SAW ni Nabi duduk kat atas unta. Berdoa berdiri berada di atas unta. Nak cerita keseriusan Nabi waktu berdoa. Siapa yang tak serius berdoa waktu kat Arafah ni, itu memang orang yang maaf cakap lah. Kalau dia ambil package 49, sia-sia 49,000 dia. Kalau dia tak gunakan peluang, kerana Al-Hajju Arafah. Haji itu sendiri adalah Arafah. Arafah di antara klimaks haji kita. So kat situ, janganlah kalau seboleh-bolehnya elakkan. Jangan makan benda-benda yang menyebabkan sakit perut ke apa-apa ke. Make sure bawa lah sebarang ubat tahan sakit, kokok sakit kepala ke demam. Make sure waktu tu kita berada dalam suasana yang paling terbaik. So kita kata pukul 6 keluar. Keluar ni pergilah. Kita akan dapat tengok suasana yang amat syahdu bila tengok suami isteri duduk bawah payung, duduk menangis. Tengok ada orang duduk kat celah batu. Yang paling menarik, kemah kami atas bukit. Bila kita duduk kat atas bukit ni, menghadap ke arah Kaabah, kita tengok bawah bukit, suasana yang amat syahdu, semua orang berdiri mengangkat tangan menghadap ke arah kiblat. Kita pula duduk pegang aiskrim. Gaul kepala, ya apa aku buat ni sebenarnya? Buat sungguh tuan-tuan. Minta maaf cakap sahabat-sahabat kita yang upgrade kemah, jangan semua benda tu kambing golek cobaan, aiskrim cobaan. Semua makanan yang sedap tu dia akan datang seolah-olah memang ujian sungguh hari tu. Macam-macam makanan sedap dia buat mai.
kek dengan aiskrim, dengan temikai, macam-macam jenis temikai, dengan buah-buahannya. Apa yang tak ada makanan pada waktu. Lagi dekat-dekat nak maghrib, lagi banyak makanan. So waktu tu memang ujian. Sebab tu kena sungguh. Nak buat macam mana dia bayar duit. Takkan tak mau kita katakan. Benda tu benda ada kat depan mata. Jadi kita duk pegang aiskrim duk meleleh, tengok orang duk berdoa. Orang lain meleleh air mata, kita aiskrim duk meleleh kat tangan. Habis. Apa boleh buat? Memang syahdulah. Syahdulah, tengok suasana yang paling syahdu adalah suasana sebelum matahari terbenam. Mereka akan berdoa sampai matahari terbenam. Tengok orang duk angkat tangan. Ulanglah balik doa yang kita baca tu, ulang banyak kali pun tak apa, tak ada masalah, sampailah terbenamnya matahari. Selesai terbenam matahari, maka barulah kita bergerak pergi ke Muzdalifah. So, Syekh Junaid Baghdadi tanya lelaki tu, ketika engkau wukuf di Arafah, apakah kamu berfikir tentang Allah walaupun dalam satu saat? Dia kata tidak. Maka berkata Junaid, kamu tidak wukuf di Arafah. Waktu kamu pergi ke Muzdalifah untuk menunaikan rukun-rukun haji ni, apakah kamu menolak semua hawa nafsu kamu? Jawab lelaki tersebut, tidak. Berkata Junaid, kamu tidak menunaikannya di Muzdalifah. Waktu engkau bertawaf di Baitullah, apakah kamu memahami keindahan Allah di rumah suci tersebut? Jawab lelaki itu, tidak. Kata Junaid, kamu tidak bertawaf pun di Baitullah. Waktu kamu bersa'i antara Safa dan Marwah, apakah engkau faham apakah dia Safa dan Marwah tadi? Jawab lelaki tadi, tak. Kata Junaid, kamu tidak bersa'i. Dia tanya lagi, ketika engkau pergi melaksanakan korban, engkau berkorban, apakah engkau korbankan sebab seronok dengan dunia? Jawabnya juga tidak. Berkata Junaid, kamu tidak berkorban waktu kamu melontar jamrah. Apakah kamu melontar juga pemikiran-pemikiran jasadmu? Jawab lelaki tersebut, tidak. Berkata Junaid, kamu tidak melontar jamrah, bahkan kamu tidak pun menunaikan haji. Apa dia maksud kisah ni? Kisah ni kerana dia tidak memahami haji pada hikmah dan falsafahnya, tapi dia hanya memahami haji pada pekerjaan dan perbuatan. Sebab tu saya kira tak susah pun. Kita boleh cerita dekat tuan-tuan dalam masa 10 minit cara nak buat haji. Hari 8 kita turun pergi ke Mina. Duduk Mina, kita solat 5 waktu. Subuh kita pergi ke Arafah. Duduk dekat Arafah, kita tunggu sampai terbenam matahari, kita naik bas. Kemudian kita pergi ke Muzdalifah, kita tunggu sampai pukul 11.45 malam, kita masuk ke Mina. Selepas subuh Mina, masuk waktu pagi saja. Selesai subuh, matahari naik, kita pergi melontar. Lepas matahari melontar, kita dah lontar, matahari melontar pula. Matahari dah naik, kita dah lontar, kita dah boleh tahlul. Dah boleh pakai baju biasa. Kemudian apa kita buat lagi pula? Kita duduk pula kat Mina lagi 2 hari. Kita buat nafar awal selepas melontar. Balik buat tawaf haji, sa'i. Kemudian kita dah selesai haji, kita dah boleh kena nasi unta. Okey, baik. Kemudian tanya, jubah umrah dah beli belum? Kurma nak beli kat mana? Barang nak post kat mana? Yang ni semua benda ni semua orang boleh buat lah, tak susah pun. Ikut step dia, baca sikit, selesai. Baik, saya kira tak ada masalah. Tapi yang paling susah adalah pada setiap hikmah yang kita nak ambil. Sebab itulah, insya-Allah pagi besok kita akan sambung hikmah haji pada individu dan pada jemaah. Apakah hikmah dan juga hikmah pemakaian ihram. Insya-Allah kita akan sambung pada pagi besok. Ada soalan nak tanya? Okey, ada soalan? Ya. Ya, bukan senang kita nak ikhlas ni. Ilmu ikhlas ada satu ilmu yang amat susah. Ilmu ikhlas satu ilmu yang amat susah. Okey, macam mana cara? Yang pertama, kita tahu kita kelemahan kita, maka kita pohon pada Allah dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba-Mu yang lemah ni ya Allah, supaya dapat mengikhlaskan diri dalam setiap perkara ibadat. Setiap kali terlintas satu-satu ibadat tu bukan kerana Allah, cepat-cepat kita kembalikan balik dia. Yang kedua ataupun ketiga, rajinlah membaca benda-benda yang merangsang amalan ibadat kita. Antaranya kelebihan-kelebihan yang terdapat pada setiap amalan. Bila kita tahu ada kelebihan pada sesuatu amalan, kita cuba nak rebut kelebihan tadi tu dengan buat sehabis baik kerana Allah. Tapi kalau kita tak tahu, kita buat mungkin kerana manusia, kerana itu ini, maka kita tak tahu kelebihannya, hilangkan ikhlas. Yang keempat, bersahabatlah dengan orang-orang yang mukhlisin, orang yang beribadat sungguh-sungguh. Ambil pengajaran, ya Allah malunya aku,
dengan orang lain baca Quran, kenapa aku tak baca Quran? Orang lain berzikir, kenapa aku tak berzikir? Maka sebab itulah perlu kita berada pada circle yang baik. Bila kita duduk dengan circle yang baik ni, insya-Allah kita akan sentiasa dipandu ke arah kebaikan itulah, insya-Allah lah. Itu salah satu caralah. Pohon pada Allah, kita lagi ada masa sekitar 10 hari ni, ambillah kekuatan momentum 10 hari ni untuk kekuatan pada hari haji je. Ada hari haji nanti. Tambahlah apa kita punya, bukan tambah menu kat bawah. Okey, baik, tambah apa? Tambah iman kita dengan ransangan-ransangan dalam bentuk amalan, Quran, zikir, doa, masjid, i'tikaf kita, bangun malam, insya-Allah saya yakin kita akan capai ke arah keikhlasan tadi. Baik, ada lagi yang lain? Ada? Okey, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Jumpa pagi besok pukul 8 pagi. Selepas zikir pagi kita akan teruskan, iaitu hikmah haji pada individu dan juga pada jemaah, juga hikmah pemakaian ihram. Hikmah pemakaian ihram, apa yang ada pada perbuatan tersebut, insya-Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama. Ya sama. Ya sama. Baik. Baik.